Wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Kamu ikutilah kejahatan dengan kebaikan, kebaikan akan memadamkan kejahatan. Ini adalah satu perkara yang merupakan keistimewaan ajaran Islam. Nabi SAW kata, kalau kita dah buat salah, kita ikuti ia dengan kebaikan. Nescaya kebaikan itu akan memadamkan kejahatan. Para ulama berbincang dalam hal ini. Di kalangan mereka menyatakan kebaikan yang dimaksudkan itu adalah taubat. Di kalangan mereka menyebut kebaikan yang dimaksudkan itu ialah apa saja kebaikan. Wallahu ta'ala alam, yang sahihnya ialah kebaikan itu apa saja kebaikan. Bila kita dah buat satu dosa, kita jangan terpengaruh dengan hasutan syaitan. Syaitan akan kata kepada kita, awak dah buat dosa, buat baik pun dah tak guna dah. Itu adalah syaitan, kerana syaitan akan meniupkan di dalam diri kita putus asa. Tapi Islam tidak. Agama tak. Agama kata kalau awak dah buat jahat pun, ikuti ia dengan kebaikan. Awak taubat, awak sedekah, awak salat, awak istighfar. Kamu lakukan benda-benda yang baik. Tamhuha, kebaikan itu akan memadamkan kejahatan yang telah kamu lakukan. Dan ini keistimewaan ajaran Islam. Bila orang buat dosa, dalam Islam tak perlu pergi ke padri ataupun pergi ke ustaz, dia mengaku ustaz, saya ni telah buat dosa. Tak perlu. Ustaz pun buat dosa, syekh pun buat dosa. Dosa ada dua bahagian. Satu bahagian ialah dosa antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Bahagian ini ialah bahagian yang mudah di dalam dosa. Bukan maksud mudah tu mudah kita buat dosa, tapi maksud mudah untuk kita selesaikan, kerana ia membabitkan antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ini yang Nabi SAW fokus dalam hadis ini. Jadi kita buat dosa dengan Allah, tak payah bercerita ke orang. Kita taubat dengan Allah Azza wa Jalla, kita buat kebaikan. Bahagian yang kedua ialah bahagian dosa kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita ambil harta orang, kita buat salah dengan orang, kita tipu dia sehingga terinaya dia. Ini tak berpada dengan istighfar, dan kemudian kita curi, kita sedekah. Tak boleh. Ini kalau nak buat kebaikan yang memadamkannya, kita pulangkan balik harta dia, kita mohon kemaafan daripada dia. Itu cara yang betul kalau sekiranya kita nak memohon kemaafan dalam hal ini. Tapi yang saya ingin fokuskan, bagaimana sikap kita apabila telah melakukan kesalahan. Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia kata, ya Rasulullah, alajtu imra'atan fi aqsal Madinah wa inni asabtu minha duna an amassaha fa ana hadha faqdi fiyya ma syi'ta. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, inni alajtu imra'atan fi aqsal Madinah. Wahai Rasulullah, aku telah berasmara, telah mainah dengan perempuan di ujung bandar. Wa inni asabtu minha duna an amassa. Aku buat semua dah dengan dia. Buat semua dah dengan dia ni, kecuali aku tak sampai kepada zina dah. Maksud tak masuk kemaluan lelaki ke dalam kemaluan perempuan. Fa ana hadha, inilah diriku. Faqdi fiyya ma syi'ta, hukumlah aku apa yang kau mahu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ada di dalam majlis itu, beliau kata kat lelaki itu, qad satarakallah law satarta nafsak. Allah dah tutup aibmu, kenapa kau nak buka-buka? Maksudnya tak payahlah kau bagi tahu kat sini. Nabi SAW diam. Kemudian lelaki itu pergi dah, Nabi tak cakap apa ke dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, Nabi panggil lelaki itu. Nabi hantar satu orang, fa atba'ahu rajulan, satu orang lelaki pergi panggil dia. Dia datang semula kepada Nabi. Nabi SAW membaca firman Allah Taala dalam surah Hud, iaitu aqimus salata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanat
yudhibna sayyi'at. Dirikanlah sembahyang pada 2 tebing siang dan potongan-potongan pada waktu malam, yakni solat-solat yang difardukan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, kerana kebaikan memadamkan, menghilangkan kejahatan. Lelaki ni dengar, dia lega. Nabi bagi tahu begitu pada dia. Maka satu orang lelaki dengar macam ni, ini dah istimewa. Buat dosa kemudian buat salat, minta Allah menghilangkan kejahatan. Dia kata, ya Nabi Allah, inna hadha lahu khas, yang ni untuk dia ni saja ke benda ni? Yang dapat keistimewaan kalau buat dosa, buat baik balik kebaikan, lalu Allah Ta'ala akan padamkan dosa itu. Nabi kata, balin nasi kafah, bahkan untuk semua orang. Maksud siapa yang buat dosa, dia buat balik kebaikan. Kita dah buat satu dosa, ni dosa antara kita dengan Allah. Kalau dosa dengan manusia, kena pergi minta maaf, kena kembalikan balik, seperti mana yang saya sebut. Kita dah buat dosa dengan Allah, kita pun sedekah, kita pun istighfar, kita pun baca Quran, kita pun salat, taubat, kita pun ulang-ulang istighfar, ulang-ulang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita pun buat baik dengan ibu bapa kita, kita pun bagi wang kepada orang yang susah, dan kita ikuti. Ini arahan. Dosa semua, bukan kita disuruh buat dosa, tapi semua hamba Allah buat dosa. Siapa pun dia, syekh ke, ustaz ke, siapa ke, mufti ke, semua orang melakukan dosa. Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya menutup dosa-dosa sebagian hamba-hambanya. Dan itu adalah rahmat Allah kepada kita. Namun begitu, kita tidak kata dah buat dosa dah, tak payah. Syaitan akan bisikkan kepada kita, hari tu kau dah buat dah, ni kau buat pula lagi. Allah Ta'ala tak ampun dah orang macam tu, orang macam kau ni. Ini adalah bisikan syaitan. Sebab itu dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad ramai lagi, di mana Nabi SAW menceritakan bahawasanya satu hamba ni dia buat dosa. Bila dia buat dosa, dia kata, Rabbi amiltu zamban faghfirli, wahai Tuhanku, aku telah buat dosa, ampunkanlah aku. Tuhan kata, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Hamba aku tu, dia tahu dia ada Tuhan yang mengambil tindakan, yang mengampunkan dosa dan mengambil tindakan pada dosa. Allah ampunkan dia. Duduk lama lagi, azam dah ni tak nak buat dosa, buat pula, terlajak lagi dia. Dia kata lagi, Rabbi amiltu dzamban faghfirli, wahai Tuhanku, aku buat lagi dosa, ampunkanlah aku. Tuhan kata, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Hamba aku tu bukan apa, dia tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa dan mengambil tindakan pada dosa. Dah azam ni, buat lagi dosa, ulang, sekali lagi dia sebut, sehingga akhirnya dalam hadis itu Allah kata kepada dia, a'mal ma syi'ta, a'mal ma syi'ta qad ghafartu lak. Buatlah apa kau mau, aku ampun kau. Jadi ini adalah merupakan, bukan Allah menggalakkan kita buat dosa, tapi nak bagi tahu Islam tidak menjadikan kita putus asa dengan apa pun kesalahan yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Sentiasa kita memohon keampunan pada Allah dan mengikuti sejarah buruk kita ataupun perbuatan salah kita dengan amal-amal kebajikan yang lain sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Sebab tu saya kurang berminat kadang-kadang ada mana-mana orang dia bila ceramah, seolah-olah bila orang buat dosa ni tertutup ruang dia, macam habislah dia punya kejutan terhadap dosa yang dilakukan itu, seolah-olah dah tertutup ruang untuk dia kembali ke jalan Allah menjadi hamba yang baik. Sebab itu kita sebagai siapa-siapa pun, manusia ni ada beberapa jenis orang, golongan.
Ada golongan yang memang dia memang dah banyak amalan soleh dia, alhamdulillah. Tetapi kita janganlah apabila kita duduk dalam satu status ataupun keadaan yang kita rasa kita banyak duduk dalam dunia suasana yang baik, kita selalu memberikan kata-kata yang mematahkan semangat untuk orang-orang kembali kepada jalan Allah. Bila tengok orang buat dosa, kita kata awak buat dosa, salah. Tapi awak kena kembali pada Allah, awak buat kebaikan. Ini pendekatan Nabi SAW. Dalam hadis ni di mana Nabi SAW menyatakan wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan, nescaya kebaikan akan memandangkan kejahatan.